A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Rabbi adilni mudhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban muslimidina wa bi Muhammadin nabiyyur rasula. Raditu billahi rabban muslimidina wa bi Muhammadin nabiyyur rasula. Raditu billahi rabban muslimidina wa bi Muhammadin nabiyyur rasula. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu turun ta'lim wa tazakkur tazkir wa nafang tifa'a wal ifadatul istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatul khair ibtigha lillahi mardatihi wa qurbi sawabi. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan pendengar FB kita pada pagi ini. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan sepenuh kesyukuran kita ke hadrat ilahi kerana dengan izin Allah sebenarnya pada pagi ini kita masih lagi diberi nikmat untuk bertemu sekali dalam FB Live MAIS kita dalam ruangan bicara kita berkaitan tentang bab harta pusaka. Sebelum saya panjangkan lagi bicara tentang FB Live kita pada pagi ini, khasnya berkaitan tentang bab pengiraan faraid, saya ingin maklumkan kepada rakan-rakan pendengar sekalian bahawa live kita hari ini sebenarnya live yang terakhir, ya, yang last kali lah, ya. Dah habis live kita yang dibuat seminggu 3 kali, iaitu hari Senin, hari Rabu dan hari Jumaat, di mana bergilir-gilir FB Live ni disampaikan oleh saya, Ustaz Saleh, Ustaz Hanzala, Ustaz Indra, setiap minggu, tapi kita tak teruskan mulai minggu depan FB Live ini, mengikut hari-hari yang kita tetapkan itulah, yang Isnin, Rabu dan Jumaat. Tetapi jangan risau, kita akan gantikan FB Live kita pada minggu hadapan, mulai minggu hadapan, dengan kita akan laksanakan FB Live itu selama 1 jam pada hari Rabu sahaja. Maknanya hari Isnin dah tak ada, hari Jumaat dah tak ada. Cuma hari Rabu saja. Al-maklumlah tuan-tuan, dengan kekangan tugas yang dihadapi oleh kami, ya, agak memberi tekanan juga untuk buat FB Live ni sebenarnya, walaupun sebenarnya ini adalah sumbangan MAIS kepada masyarakat Islam khususnya di negeri Selangor untuk mengetahui, ya, ilmu berkaitan tentang faraid, ilmu yang berkaitan tentang bab wasiat, ilmu yang berkaitan tentang bab hibah dan pengurusan harta yang ada di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Tapi mungkin kita hanya buat seminggu sekali sajalah selepas ini, ya, iaitu hari Rabu selama 1 jam. Menariknya yang kita akan buat pada minggu hadapan ni tuan-tuan, bermula hari Rabu ni, ialah kita akan berkolaborasi dengan Fatih Team. Saya rasa rakan-rakan pendengar di luar sana pernah mendengar, ya, Fatih Team. Like lah FB Fatih Team pula. Ya, sebab nanti kita akan keluar juga di situ, dan sementara tu kita akan dalam masa yang sama dia akan keluar juga dalam FB Live MAIS, bicara kita tentang perkara yang sama, iaitu berkaitan tentang bab pengurusan harta, bab faraid, bab wasiat, bab hibah dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang ada di Majlis Agama Islam Selangor. Sebab kita nak bagi kefahaman kepada masyarakat Islam kita. Selain kita, ya, hal-hal berkaitan dengan ibadah, ya, hal-hal berkaitan dengan akidah, kita juga mesti tahu, ada ilmu hal-hal yang berkaitan tentang pengurusan harta, muamalahnya, terutamanya berkaitan dengan bagaimana kita nak mentadbir dan menguruskan harta-harta yang kita miliki sekarang ni, apa yang perlu kita buat, ya. Nah, tu sebabnya MAIS
masih konsisten sebenarnya. Contohnya risau hari ni last kita kata MAIS dah tak buat, kita buat lagi, jangan risau ya. InsyaAllah akan berterusan sampai akhir tahun dia dimaklumkan ya. Tetapi kita buat seminggu sekali tuan-tuan, dengan kekangan saya ada kerja hakiki, saya kerja bahagian bawah unit faraid ya, buat siasatan faraid ya. Kadang-kadang nak pergi mahkamahnya tuan-tuan, banyak tekanan ya dekat saya sendiri ya. Bukan saya tak mau buat benda tu selalu ya tuan-tuan ya. Baik, kita sambung kuliah kita hari ni last. Oleh kerana hari ni last, saya rasa macam mana saya nak combinekan laju, sebab saya dah aturkan tajuk-tajuk tu secara detail selama setengah jam. Ada 4 ini hari 45, 46, 47 saya ada sampai last kali bab kiraan munasahah ataupun kiraan berlapis. Tetapi nampak gayanya bila dah keluar arahan daripada bos saya mengatakan hari ni last FB kita. Jadi saya rasa saya nak cuba, nanti tengoklah, saya nak ajar sikit yang berkaitan dengan bab kita nak habiskan hari tu. Tajuk kita sambung yang cari asal masalah, atau minggu lepas kita cari asal masalah, kemudian kita sambung si asaham dengan tasih sikit supaya ya, maknanya sekurang-kurangnya habis bab asas saja. Tak masuk yang dalam-dalam lagi lah. Yang dalam-dalam lagi ada isu kiraan kiraan khas, contohnya al-qadariyah, umariyatain ya. Lepas tu kiraan berlapis ya tuan-tuan ya. Tu ada memang berlaku dalam masyarakat. Tapi kita tengok yang asas je lah. Mudah-mudahan dapat membantu sikit-sikit pun okey. Baik. Okey, kita ulang sikit. Saya buat senarai ahli waris ya. Contohnya isteri ya, ibu, bapa ya, anak lelaki. Ya, cukuplah tu ya. Isteri, ibu, bapa, anak lelaki ya. Seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, kalau kita teknik nak buat kiraan faraid ini, kalau sebaik-baiknya kalau kita dalam keadaan baru nak belajar lah, buat garisan ya, supaya nampak buat garisan ya. Buat garisan, kemudian ya, garisan macam ni. Okey, baru nampak. Yang ruangan sini kita letak dia punya pecahan. Ya, tak kira kecil ke besar, ada orang buat kecil je. Saya kadang suka buat kecil je, tak payah besar-besar. Ya, dekat sini nanti kita letak asal masalah, sini saham dia. Ya. Baik. Dia belajar kiraan faraid ni dia memang ikut turutan lah. Kalau tak ikut turutan nanti dia jadi pening tuan-tuan ya. Melainkan kalau ada expert tu lain ceritalah. Ya. Saya sendiri kalau kiraan faraid pun saya tak buat garisan sebenarnya hakikatnya. Saya kira buat draw macam tu je ya. Draw macam tu je. Tapi kalau kita baru nak belajar ni, buatlah macam ni biar cantik sikit, nampak sikit ya. Biar mudah faham. Baik. Contoh, kalau kita belajar faraid mula-mula, saya katakan dulu, mula-mula kita kena pastikan bahawa ahli waris yang disenaraikan itu adalah ahli waris yang sama ada dapat pusaka ataupun tak dapat pusaka. Kemudian kita kategorikan dia sama ada dia kategori ashabul furud, golongan fardu ataupun asobah. Itu dah banyak kali saya ulang dah sebenarnya ya. Tapi saya nak ingatkan sebalik, sebab ada orang dia bagi maklum balas pada kami, bagi maklum balas pada saya, dia kata Ustaz kena ulang balik sikit. Ulang balik yang hari tu sebab tak apa nak faham, tak ingat. Biasalah tuan-tuan. Banyak makan semut. Jadi tak berapa nak ingat. Jadi, saya ulang balik. Mula-mula tentukan siapa waris siapa dapat, siapa tak dapat. Kemudian golongkan dia mana golongan waris fardu dengan asobah. Saya dah terangkan fardu, asobah tak apa. Kemudian kita tentukan pecahan dia. Kalau macam ni. Kalau macam ni, isteri, ibu, bapa, anak lelaki memang confirm lah dapat pusaka tuan-tuan. Memang confirm dapat pusaka. So, isteri, pecahan dia berapa pula? Kalau tak ingat pecahan, saya sarankan buka kitab. Buka ringkasan-ringkasan pecahan fardu untuk ahli waris ashabul furud. Banyak sekali ada dalam bentuk roda. Saya dah beritahu banyak kali dah. Dalam Google banyak benda ni. Ya. Tok guru kita dah buat ringkaskan macam-macam tuan-tuan ni. Saya ada juga buat ringkasan saya sendiri, tapi saya dalam bentuk slide. Slide apa itu? Slide PowerPoint ya. Ada juga ya. Tapi yang dalam bentuk roda macam-macam tok guru kita kat luar sana dah buat. Cuma rujuk je. Kalau isteri contohnya ada anak, maka bahagian dia terus letak 1/8 macam tu. Okey? Lepas tu ibu ada anak, maksudnya ada anak tu si mati ada anak. Si mati ada anak. Terus letak 1/6. Rujuk. Kalau tak ingat pecahan ni, rujuk. Rujuk dalam
dalam kitab. Rujuk dalam nota-nota ringkasan yang tuan-tuan dah dapat diperoleh. Kalau nak ingat balik apa Ustaz Anzalah ajar, apa Ustaz Saleh ajar, mungkin tak berapa nak ingat sangat, banyak sangat hari tu. Tak clear, dah tak boleh melekat lah Ustaz. Otak saya buntu. Okay, tak apa. Tapi buka balik. Buka balik. Dia matematik ni kena ulang. Dia mesti tadrib, mesti dengan latihan. Ya, kemudian bapa si mati ada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki, si mati ada lelaki, letak portion dia 1/6. Ni pecahan dia. Jangan tersilap ya. Jangan tersilap. Ni ibu dia letak 1/3. Habis salah kira. Dia mesti pecahan yang diletakkan tu pecahan yang betul. Kalau salah pecahan yang diletakkan, ataupun masa menfatwakan hukum tu salah, maka kiraan pembahagian pun salah. Tu yang bahaya dalam bab faraid. Itu sebab saya tekankan lagi sekali. Itu sebab dalam belajar bab faraid ini, waris fardu, pecahan waris fardu tu kena faham betul-betul, kena ngaji betul-betul. Dan ustaz yang kena sampaikan tu, guru yang kena sampaikan tu, kena bagi betul-betul faham macam mana keadaan bentuk-bentuknya. Kalau ibu bentuk dia macam ni, banyakkan contoh supaya orang lebih memahami prinsip bila ada ibu, prinsip bila ada isteri, prinsip bila ada bapa, prinsip ada anak perempuan, tak ada anak lelaki. Tu sebab kalau kita tak fahamkan betul-betul, ya, itu yang menjadi masalah. Kalau kita ada ringkasan pun kita tak boleh nak faham, ya tuan-tuan ya. Sebab itu berkaitan tentang dalam untuk memfatwakan pecahan ni, ya, kena hati-hati dan kena betul. Salah bagi fatwa, bagi hukum pecahan, salah kiraannya nanti. Ya, itu kena ingat tu, ya. Baik. Kemudian anak lelaki, seperti yang tuan-tuan sedia maklum bahawa anak lelaki ni golongan asobah, perhabis harta lah, mudah ceritanya. Tak payahlah panjang-panjang sangat. Bahasa mudahnya perhabis. Macam saya mengajar malam tadi, kata asobah tu orang kampung, tuan-tuan, dia nak ceritakan satu-satu jadi pening. Saya kata orang yang perhabis harta lah, senang cerita. Baki harta semua dia bolotnya. Ini anak lelaki. Maknanya dia waris asobah kat sini. Okey. Kemudian, minggu lepas kita belajar cara untuk mencari asal masalah. Ya, asal masalah. Kalau ingat lagi asal masalah. Kalau asal masalah nak cari dekat sini, nombor yang kita letak ni mesti nombor yang boleh masuk dalam semua pecahan-pecahan ni. Saya dah bagi kaedahnya panjang lebar minggu lepas. Ya, tamasulnya, tadahulnya, tawafuknya, ya, tabayunnya. Lepas tu saya bagi lagi tambah, ikut tok guru saya, kaedah mencari gandaan sepunya terkecil dengan bahagikan pembawah-pembawah ni, mahraj ni, ya, sebutan bawah ni kepada dua sefir, iaitu sefir 3 ataupun sefir 2, maka bolehlah dapat asal masalah ni. Kalau yang expert dia terus letak 24. Ini orang yang dia biasa kira. Dia letak terus 24. Tapi kita yang tak expert ni kena tengok. 6 dengan 6 tamasul sama. Maka buang satu 6. Tinggal 6 dengan 8. 6 dengan 8 macam mana? Boleh tak kita tamasul? Tak boleh tamasul, tak sama. Boleh tak kita tadahul? Tak boleh tadahul. 8 tak boleh bagi 6, tak bagi 8. Tak boleh. Maka tawafuk kat sini. Sebab dia boleh dibahagikan dengan satu nombor sefir yang sama. 8 bahagi 2 boleh jadi 4. 6 bahagi 2 jadi 3. So, contohnya kita bahagikan 6 bahagi 2, 3. 3 ni tabayunkan, darabkan dengan 8 ni. Jadi 24. Ya. Ataupun kita bahagikan ni, 8 bahagi dengan 2. Jadi 4. 6 darab 4, 24. Pun boleh juga. Kalau tak, buatlah kaedah yang saya ajar minggu lepas tu. Ambil 8, 6, 6. Bahagi dengan sepir. Contohnya sepir 4 tak boleh. Dia hanya dengan sepir 3 dengan sepir 2 je. Jangan mengena-ngada nak bagi sepir 4, sepir 5. Saya hafal sepir 10, bagi sepir 10. Jangan dengar cakap tok guru. Sepir 3 dengan sepir 2 je. Mengena-ngada nak bagi dengan sepir yang banyak. Konon-kononnya dia teori matematik hafal sepir lah tu. Ya? Ni sepir 2, sepir 3 je faraid ni. Contoh bagi dengan sepir 3 lah. 8 bagi 3 tak boleh. Turun 8. 6 bagi 3 jadi 2. 6 bagi 3 jadi 2. Kemudian bagi lagi dengan sepir 3 tak boleh. Bagi pula dengan sepir 2. 3 dengan 2 je. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Bagi sampai habis.
Bagi dengan CP2, 4 bagi 2, 2, 1 bagi 2, 1, 1 bagi 2, 1. Bagi lagi. Dengan CP2, 2 bagi 2, 1, 1 bagi 2, turun 1, 1 bagi 2, turun 1. Dah habis dah. Sampai 1, 1, 1. Kemudian darabkan. Dapat tak 24? 3 darab 2, 6, 6 darab 2, 12, 12 darab 2. Okey. Ini yang kaedah Tok Guru saya lah. Ustaz Zamro bin Muda, pensyarah kanan kita dari kat UKM. Dia juga ahli jawatan kuasa Baitul Mal kita, tuan-tuan ya. Saya mengikuti kuliah dia dulu dah lama dah, tuan-tuan ya. Baik. Tu dapat 24. Sebab ada yang bagi maklum balas. Tak faham lah. Ulang balik sikit. Ulang lah. Ulang lah. Tuan-tuan. Hari ni khas kita nak belajar. Nak cari saham dia. Ni. Berapa nak letak ni? Inilah yang menentukan pecahan bahagian masing-masing. Saham ataupun share bahagian masing-masing. Macam mana cara nak buat? Macam mana cara dia? Macam mana kaedah dia? Kalau orang yang dah faham, yang dah pandai, dia sebenarnya senang aja. Tapi ni kita ni yang baru nak belajar faraid ni tak tahu apa-apa. Kosong. Zero. Macam mana nak letak saham isteri ni, saham ibu, saham bapa, saham anak laki ni. Hai, peningnya. Kalau ada makcik tu jumpa saya dekat atas dulu tu, tak faham lah faraid ni menyusahkan. Jangan cakap faraid menyusahkan. Belajar dulu. Senang aja. Ya. Baik. Macam mana nak cari saham ni? Okey. Dia kaedah dia macam ni. 1/8 daripada 24 ni berapa? 1/8 daripada 24 ni macam mana? Kena juga guna kalkulator. Besar lagi kalkulator. Ni kalkulator MAIS lah. Biasa saya bawa kalkulator kecil ni. Ya, yang saintifik ni. Tapi ada gunanya saintifik ni sebab dalam lapis hari ni. Ya. Kita kira selapis saja. Mungkin tak share. Baik. Macam mana nak cari ni? 1/8 daripada 24. Senang aja. 24 darab 1 bahagi 8. 24 darab 1 bahagilah 8. Dapat 3. Dapat 3. Macam mana ustaz buat tu? Kalau pening sangat terus ya. 24 bahagi 8. 24 bahagi 8. Ambil kalkulator. 24 bahagi terus dengan 8. Dapat 3 juga. Ataupun 1/8 kali dengan 3. Pun apa nama itu? Tak boleh toleh-toleh. Dia mesti 24 bahagi terus dengan 8. Ya, macam tu ya. Okay. Baru dapat saham 3. 3/24. Maknanya isteri ni saham dia adalah 3. 3 apa? 3/24. Tapi nanti kita tengok dulu. Mesti nanti kita kena campur. Berapa pecahan saham ni sama tak dengan yang atas. Okey. Kemudian, 1/6 daripada 24. Macam mana nak buat 1/6 dari 24? Nak buat macam 1/6 dari 24, berapa? 4. Kalau susah sangat, darab je 4 darab 6, 24 pun boleh juga. Ataupun 6 darab 4, 24 pun boleh juga. Ya? Ataupun 24 bahagi dengan 6 pun boleh juga. Kalau tak tahu guna kalkulator. Ya, tak ada masalah. Ya. Bapa 1/6. 1/6 daripada 24 pun sama. 4. Kemudian baru kita campurkan. Bapa dapat 4/24, ibu 4/24, isteri 3/24. Campur. 4 campur 4, 8. 8 campur 3, 11. Baru 11. Ada baki tak? Ada. 24 tolak 11, bakinya berapa? 24 tolak 11, bakinya adalah 13. 13 serah pada siapa? Serah pada ni asobah. Inilah yang perhabis harta. Dia yang akan ambil bahagian 13 baki ni. Campurkan dulu. Sebelum nak tutup, campurkan dulu. 3 campur 4, 7. 7 campur 4, 11. 11 campur 13. Dapat tak 24/24? Dapat 24/24. Maka kiraan ini betul lah saham-saham yang diatur, yang telah diletakkan. Tidak ada salah kira dah tu. Mungkin ada salah kira, ada tersilap kira. Campur-campur 24. Namun begitu, nanti saya akan terangkan. Ada juga hal-hal dalam keadaan tertentu. Bila dicampurkan sahamnya, kadang-kadang lebih. Kalau sama, Alhamdulillah.
Tapi campur-campur terlebih. Ada yang campur-campur terkurang pula. Adakah kiraannya salah? Tak boleh kita kata salah lagi. Mungkin ada hukum lain yang akan masuk ke atas kiraan tersebut. Ya? Contoh. Saya bagi contoh. Si mati tinggalkan suami. Si mati tinggalkan 2 orang saudara perempuan. Suami kat sini sebab tak ada anak. Ni saudara perempuan bukan anak. Suami dapat 1/2 bahagian. 2 orang saudara perempuan dapat 2/3. Asal masalah kat sini berapa? 6. Darab aja. 3 darab 6. Tabayunkan aja. 3 darab 2, 6. Jadi 6. 1/2 daripada 6, 3. 2/3 daripada 6 berapa? 4. Betul tak? Ambil kalkulator kalau tak percaya. Ya? Ambil kalkulator. 6 darab 2 bagi dengan 4. Betul. 6 darab 2 bagi 4. 2 darab dengan 6. Darab dengan 6 bahagi dengan 3. 4. Tu. Campurkan dulu. 4 campur dengan 3. Sorry, saya tak buat dalam garisan. Sebab tu saya kata, saya kadang-kadang kalau kira laju, saya tak buat garisan. Saya nak laju. 4 campur 3 tu, 7. Jadi tak sama. 7 dengan 6. Sepatutnya dia mesti dapat 6/6. Tapi dapat 7/6. Ada juga macam tu. Ini kalau dalam fiqh faraid, kita sebut sebagai aul. Ataupun al-ailah. Hukum al-ailah ataupun aul. Dia terlebih. Maka 7 ni naik dekat sini. Ya, jadilah suami dapat 3/7. Saudara perempuan dapat 4/7. Bagi 2, seorang dapat 2/7, 2/7. Kalau tak, nanti tak balance duitnya, tuan-tuan. Duitnya ada 7,000. Duitnya ada 6,000. Konon-kononnya 3/6 daripada 6,000. Dapat separuh lagi. Lepas tu yang ni 4/6. Macam mana pula? Takkan yang tukang bahagi tu, contohnya ustaz tu, dia nak kena tambah duit dia. Tu. Ini masalah aul. Ada juga satu kes berlaku, ya, terkurang. Ada kurang. Si mati tinggalkan contohnya isteri. Si mati tinggalkan anak perempuan. Isteri 1/8 bahagian. Ini 1/2 bahagian. Asal masalah 8. 1/8 bahagian dia pecahan dia saham dia dapat 1/8. 1/8 dia 8. 1/2 dia 8. 4. 4 campur 1 baru 5. Baru campur 5. Ini kurang pula. Dia ada lebihan lagi 3. 3 ni nak bagi siapa? Ini jadi hukum rod. Dekat sini. Ada masalah rod. Tapi rod kita, ya, dalam pentadbiran kita di Malaysia, ya, rod kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Bukan tak ikut mazhab Imam Syafi'i. Ni ada yang kata MAIS ataupun Majlis Agama Islam dekat Malaysia ni ataupun pentadbiran pembahagian harta pusaka di Malaysia ni tak ikut mazhab Imam Syafi'i. Ikut mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i kata kalau ada Baitul Mal, 3 ni kena bagi Baitul Mal. Siapa Baitul Mal? Kami lah. Kami Baitul Mal. Bagi 3 ni pada Baitul Mal. Itu dia punya hukum dia. Kalau ada Baitul Mal. Kalau tak ada Baitul Mal, lain cerita. Barulah rod balik kepada anak perempuan. Dia rod ni tak ada pada suami dengan isteri. Dia ashabul furud yang lain. Balik kepada anak perempuan. Jadi anak perempuan jadi dapat 7. Tapi kalau ada Baitul Mal dekat negara atau pemerintahan tu, dia kena bagi Baitul Mal. Baitul Mal lebih aula. Dalam enactment kita pun sendiri dalam Seksyen 54 enactment pentadbiran agama, kita punya kaul muktamad adalah mazhab Imam Syafi'i. Tuan-tuan. Ikutlah. Ni ada berdebat dengan kita, dengan ustaz-ustaz kita dalam FB. Macam-macam lah, tuan-tuan. Dia kata rod kena bagi dekat anak perempuan. Ini pendapat ulama. Ini cuba kalau tak percaya ustaz buka dalam fiqh manhaji. Ingat kita orang ni tak ngaji ke? Buku kitab Imam Syafi'i, fiqh manhaji. Yang ditulis yang tu. Yang apa ni tu? Ditulis oleh apa?
siapa ingat tak penulis buku? Apa ni tu? Saya lupa ya. Tapi itu Fiqh Haji yang ditulis dekat Syariah tu. Kita baca juga tuan-tuan. Tapi selain kita baca kitab Fiqh Haji tu, kita baca kitab lain. Matal Badrin, kitab-kitab Alam Melayu. Kita buka-buka kitab-kitab yang ditulis dekat orang-orang kita dekat Malaysia, ulama-ulama kita dulu, tuan-tuan. Kebanyakan mereka kata jatuh pada Baitul Mal. Dalam kitab Fiqh Haji pun kata jatuh Baitul Mal. Cuma dalam kitab Fiqh Haji tu kata, dia ada kelasa kata, dia kata macam ni, yang menjadi kelirunya sebab masyarakat kita itulah masalahnya. Ngaji, baca, dia ambil terjemah satu-satu secara literal, terus dia bagi. Tanpa dia buat siasatan. Pergilah Baitul Mal dulu. Tanya Baitul Mal macam mana keadaan duitnya, dibuat apa? Adakah duit tu digunakan untuk bersukaria? Tak ada, tuan-tuan. Duit tu masuk Baitul Mal. Akaun Baitul Mal. Dia tak disatukan dengan akaun kerajaan pun, tuan-tuan. Akaun Baitul Mal. Akaun Baitul Mal ni untuk siapa? Untuk orang Islam. Nak pergi gaduh panjang-panjang, tuan-tuan. Janganlah, tuan-tuan. Tak ada masalah, tak ada isu pun nak dipanjang-panjangkan benda tu. Kalau tak percaya sangat dengan Baitul Mal, tak percaya sangat dengan institusi agama kita, contohnya zakat, mai datang sini. Tak puas hati juga, buat surat, bagi dekat mufti kita. Biar jumpa dengan mufti. Berdebatlah kau dengan mufti. Nak juga bergaduh, nak juga bertegang leher, tuan-tuan. Kalau ikut pendapat sendiri, saya pun sebenarnya ada pendapat sendiri, tuan-tuan, dalam isu-isu permasalahan harta pusaka dekat luar sana. Tapi bila saya bertemu masyarakat, saya kena ikut apa yang telah difatwakan. Apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya tak nak bersalahan, walaupun kadang-kadang saya ada pendapat saya sendiri. Macam tu kita, tuan-tuan, cara beradabnya, cara kita menghukumnya, cara kita berhikmahnya dengan orang awam, tuan-tuan. Ya? Minta maaf, saya bukan nak menyahun ke apa. Tapi macam itulah kaedahnya. Jangan gaduh-gaduh, tuan-tuan. Jatuh pada Baitul Mal. Ini siap snap. Tengok tu. Baitul Mal sekarang tak betul sampai Nabi Isa turun. Aduh, peningnya aku. Tuan-tuan. Dia kena tengok penulis buku, tuan-tuan. Penulis buku tu negara mana? Kalau penulis buku tu duduknya dekat Malaysia, ada sistem Baitul Mal yang ditadbir dengan baik, tuan-tuan. Ada auditnya, audit syariahnya, audit sirim, audit macam-macam audit, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Ditadbir dengan baik tak? Kalau nak juga mendakwa bahawa Baitul Mal dekat Malaysia ni tak betul, tidak ditadbir dengan baik, maka datangkan satu hujah, datangkan satu bukti keterangan bahawa memang Baitul Mal dekat Malaysia ni pengurusan dia tidak mengikut hukum syarak. Silakan. Silakan. Ketika itu, bolehlah buat fatwa baru, Baitul Mal tak dapat. Rot balik kepada anak perempuan. Kalau tak, ikut hukum asal. Ya? Bahawa Baitul Mal ada panjang lebar sikit. Tu rot, dia ada lebih, dia ada ni campur-campur, ada lebihan, maka lebihan tu dia rot balik kepada siapa. Baik. Itu maknanya tak boleh salahkan juga. Kadang-kadang ada juga salah kita, tersilap, campur-campur 23 tak sama. Itu mungkin tersilap masa letak saham dekat sini. Baik. Bila dah tahu bahagian macam ni, tuan-tuan, ya, kita boleh cek isteri 3/4, ibu 4/4, semua dapat 13/4 jatuh pada anak lelaki. Settle masalah. Ya. Ada satu lagi keadaan, kadang-kadang 13 ni ataupun saham-saham ni dia tidak boleh dibahagikan. Ya. Ya. Tak boleh dibahagikan kepada bilangan orang ataupun hak, kepada hak-hak yang sepatutnya dapat kepada waris-waris yang sedia ada. Contoh, saya ubah sikit je. Saya tambah ni anak lelaki ni ada anak perempuan. Cukuplah. Macam ni. Okay. Agak-agak 13 ni boleh tak dibahagikan kepada anak lelaki, anak perempuan? Ya, ini yang jadi masalah. 13 ni kadang-kadang tak boleh dibahagikan dengan bilangan anak lelaki, anak perempuan. Sebelum kita nak bahagikan 13 ni dengan bilangan anak lelaki dan anak perempuan, kita kena tahu hak anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki dia 2 kali ganda. Kalau anak lelaki seorang, dia bersamaan dengan 2 bahagian. Walaupun dia seorang. Seorang anak lelaki, ni seorang anak perempuan.
Tapi bahagian hak anak lelaki seorang sama dengan dua. Anak perempuan sama dengan satu je lah bilangan dia. Bila dicampurkan bilangan bahagian anak lelaki, anak perempuan, dia jadi 3. So, 13 boleh bagi dengan 3? Entah, tak tahu. Guna kalkulator. 13 bahagi dengan 3. Tak boleh start jadi point 4.33. Dalam Islam, dalam faraid, kalau bahagi jadi poin-poin tak betul. Dia mesti bahagi, boleh bahagi terus. Ini, 13 ni tak boleh bagi dengan 3. So, apa perlu dibuat? Kalau 13 tak boleh bagi dengan 3. Saya nak cerita sebenarnya lagi panjang, tuan-tuan. Sebab dalam untuk mencari asal masalah baru, namanya adalah at-tashih. At-tashih al-masail ataupun tashih untuk cari asal masalah yang baru ni. Ya, sebab puncanya ada saham yang tak boleh dibahagikan. Dia ada berapa keadaan. Dia ada konsep tamasul, tadahul, tawafuk, tabayun. Tapi saya nak terangkan macam tak sempat. Saya bagi contoh je lah. Contoh 13 ni tak boleh bagi dengan 3. Jadi apa perlu dibuat? Kita amalkan konsep tabayun. Iaitu kita darabkan aja. 13 ni darab 3. Darabkan dengan 3. Darab dengan 3. 13 darab dengan 3. Bila sini dah darab dengan 3, sini pun kena darab 3. Sini darab 3, sini darab 3, sini darab 3, sini pun kena darab 3. Cuba kita darabkan. 24 darab 3 jadi berapa? 24 darab dengan 3. 72. Jadilah dia asal masalah baru. Dia tak boleh jadi pakai 24 dah. Dia kena pakai asal masalahnya 72. Itu pasal kalau tuan-tuan buka geran tanah, tuan-tuan tak pelik ke? Kadang-kadang pembawah dia ada yang sampai 72, 20, patutnya 24 kiraan faraid tapi jadi 72. Kadang-kadang meningkat. Ada yang kes sampai ratus ribu, puluh ribu, juta pun ada angka nombor dia, tuan-tuan. Itu dalam kes masalah kiraan berlapis. Saya cakap terus terang, kalau dalam kiraan berlapis, memang kadang-kadang pengangka mahraj bawah ni, ataupun asal masalah ni boleh jadi juta. Pengalaman saya kiraan berlapis, sampai 9 lapis contohnya, memang kadang-kadang boleh sampai juta. Tengok bilangan. Kalau bilangan waris tu ramai sangat, sampai 50 lebih ke atas, saya pernah kira faraid sampai 50 lebih ke atas, memang boleh jadi juta. Dia punya angka pembawah dia. Berlapis-lapis, sambung-sambung. Jadi, tapi skillnya, kiraannya, kita darabkan. Kalau sini darab 3, atas pun darab 3, jadi 72. Sini darab 3, 9. Jadi, isteri bahagian dia, dah tak boleh tulis 3/24, dia 9/72. Asalnya 1/8. Kemudian, dibuat kiraan faraid, jadi 3/4. Tashih lagi jadi 9/72. Kenapa kena ditashih? Sebab nak samakan mahraj bawah ni, supaya boleh dibahagikan dengan saham-saham ahli waris yang sedia ada. Baik. Yang ini 4 darab 3, 12. 4 darab 3, 12. 13 darab 3, 39. Betul ke? 13 darab 3, 39. Boleh tak 39 dibahagikan dengan 3? Boleh. Ya, 39 bagi 3. Boleh. Macam mana 39? Bagi 39 bahagi 3. 1 bahagian 3, 13. 1 bahagian 13. Maknanya, anak perempuan bahagiannya adalah 13/72. Ni kalau dipecahkan, anak perempuan jadi 13/72. Saya buat dari sini lah sekali. Biar nampak. Anak lelaki pula, dia 2 kali ganda. 13 kali 2 jadi berapa? 26. Maknanya 26/72. Anak perempuan 13/72. Yang ini bapa 12, ibu 12, isteri 9/72. Selesai. Inilah dia cara tashih. Tapi saya kata itulah, yang ini memanglah darab 3/3. Contoh kalau ada dalam keadaan tadahul, si mati tinggalkan ibu, si mati tinggalkan bapa, si mati tinggalkan anak lelaki, anak perempuan, dua contohnya, ibu 1/6 bahagian, bapa 1/6 bahagian sebab ada anak, si mati ada anak, ya. Maka dia punya asal masalahnya ni 6 dengan 6 dia tak masul sama, jadi 6 dekat sini. So 1/6 baki 4/6.
4/6 ni nak bahagi dengan 2 lelaki 2 perempuan pun tak boleh juga. Tapi kaedah dia tak boleh sama darab turun dengan, contohnya kalau sini lakinya adalah 4, 2 bersamaan dengan 4 sebab 2 kali ganda. Yang ini 2 juga, campur 4 campur 2, 6. Kita terus dia 4 darab 6. Janganlah macam tu. Kalau dah 4 dengan 6 ni, dia boleh tadahul. Dia boleh tawafuk. Ya? Dia boleh tawafuk. Dia tak tadahul. 6 tak boleh bagi dengan 4. Dia tak tadahul. Dia boleh tawafuk. 4 boleh bagi dengan satu sefir yang sama dengan 6. Contohnya sefir 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Kemudian darabkan dia. Contoh 4 darab 2, 2. 6 darab 2, 12. Ini. Asal masalah dia yang baru dia kat sini, ialah bahagian dia jadi 12. Maknanya ni darab 3. 12 bagi 4 darab, jadi sama dengan 3. Maknanya 4 darab 3, 12. Boleh faham tak ni? Paksalah. Tak faham, nanti jumpa dengan kita. InsyaAllah, kita dekat sini, perkhidmatan kita, kalau nak tanya kiraan faraid, nak tahu hal-hal bahagian faraid, nak tahu siapa ahli waris sebelum nak isi borang dekat Pejabat Pusaka, kat sini percuma aja, jangan risau. Mai datang dekat MAIS, dapatkan khidmat runding cara kita, Pusaka. Okey, saya nak teruskan. Ini darab 3. Ini pun, kalau sini darab 3, sini darab 3. Sini darab 3, sini darab 3. 6 darab 3, 18. Dah asal masalah baru. 1 darab 3, 3. 1 darab 3, 3. 4 darab 3, 12. Dah. 12 boleh bagi 6? Boleh. 1 bahagian 2. Ya? 1 bahagian 2. Kalau 1 bahagian 2, maknanya lelaki dapat 4, perempuan dapat 2. 4 apa? 4/18. Perempuan 2/18. Ya? Okey. Okey ke tak okey? Okey lah ya. Hari ni last kan? Ya, nak buat macam mana ya? Saya terpaksa kejar juga, laju kan ya. Ni dalam keadaan dia boleh tawafuk. Kadang-kadang tabayun, biasa tabayun lah tuan-tuan. Kiraan faraid ni tak boleh bagi, darabkan ajalah ya. 13 ni tak boleh bagi 3, tabayunkan aja, darabkan ajalah. 3 darab 3 jadi 39 ya. Sini dah darab, ni dah darab, sini pun kena darab juga. 13 darab 3, semua darab kena darab 3 macam tu. Baik. Kemudian, ya, ya. Bila dah tahu bahagian, barulah kita boleh cerita berapa nilai dia, apa yang ditinggalkan. Contoh, arwah tinggalkan kereta kancil, contohnya nilai kereta kancil 7,200. Contoh aja, ya. Ambil kancil. Kancil kan murah, 7,200. Jangan kata murah. Kalau kancil tebuk, mahal. Okey, ni contoh aja, ya. 7,200 contohnya. Maka dekat sini boleh kira dah. Bahagian isteri 9/72 dari 7,200. Kira 7,200 ya, darab dengan 9 bahagi dengan 72. Dapat 900 bahagian isteri. Dekat situ. Nampak tak? Macam tu. Ataupun bahagikan dia 9 bahagi 72 darab dengan 7,200. Pun sama, dapat 900. Ataupun ada orang 7,200 bahagi dengan 72. Boleh 7,200 bahagi dengan 72 darab dengan 9. Apa nama itu? 7,200 bahagi dengan 7 darab dengan 9. Pun sama juga, dapat 900. Macam-macam boleh. Tapi yang senangnya kalau kita beginner ni, mula-mula ni, buatlah. Kalau 9/72 darab dengan 7,200. Darabkan 7,200 darab 9 bagi 72. Dapatlah nanti RM berapa. Pun boleh juga. Ini dah boleh kira lah ni. Yang ini berapa? Bahagian ibu. Kalau 12/72 daripada 7,200, 12,000. Yang ini 12,000. Yang ini 26/72 daripada 7,200. Berapa? 26,000. Ya. Kemudian yang ini anak perempuan, berapa bahagian dekat kereta kancil tu? 13/72 daripada 7,200, 13,000. Macam tu tuan-tuan. Tahu nilai akhirnya. Takkan nak dipotong kereta kancil tu jadi 72. Kau ambil bonet, kau ambil enjin. Macam tu tak adil. Bonet harga murah, enjin tebur mahal. Ya tuan-tuan ya. Tak adil pula tuan-tuan ya. Dia nilaikan dia.
Ya. Dia sebab kaedah pembahagian harta ni, dia ulama kata dalam kitab ada 3. Satu, kadang-kadang dia bahagi secara dalam bentuk al-ajza, al-qismatul al-ajza. Itu dibahagi dalam bentuk pecahan, portion je. Nak bagi, contoh rumah, macam tanah, dia bagi dalam bentuk pecahan. Dalam geran tanah, boleh dibahagi dalam bentuk share, pecahan. Itu namanya al-qismatul ajza, dia dalam bentuk share. Pecahan bahagian yang dikongsi bersama. Tapi kalau macam emas, macam kereta, JPJ, mana terima masuk geran lebih daripada satu nama. Ya tuan-tuan, terpaksalah kita bahagi dalam bentuk nilaian. Mana yang boleh dibahagikan harta tu dalam bentuk pecahan al-ajza ataupun pemilikan share, bagi dalam bentuk share boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak bahagi dalam bentuk nilaian, al-qismatu ta'dil namanya. Pastikan benda tu memang kena bagi dalam bentuk nilaian. Contohnya duit. Memang kena bahagi dalam bentuk nilaian. Tak boleh bagi dalam keadaan saham-saham share. Bagi dalam bentuk nilaian. Ya tuan-tuan ya. Sebab memang duitnya tinggal 100,000, 300,000, 500,000. Ada juga ulama bahagikan harta ni di pengakhir penyelesaian dalam kaedah al-qismatur rad, iaitu dengan cara pampasan. Contohnya emas yang nak ambil anak perempuan. So anak perempuan, anak lelaki nak tolak emas tu, tapi dalam keadaan pampasan, penebusan. Perempuan tebus bahagian waris-waris lain. Ikut pecahan faraid, kira berapa. Kalau emas tu 7,200, bagilah. Yang ni dapat 900 dibeli. Yang bahagian dia tak payah bayar lah. Bahagian yang waris-waris lain bayar. Ikut pecahan. Dan masa kita dah tahu bahagian macam ni, barulah kita boleh buat pembahagian ke atas harta. Kereta, motor, ya, apa sahaja yang ditinggalkan oleh semati. Saya nak ikut hukum adat lah Ustaz. Semua harta tu serah dekat waris perempuan. Boleh. Bila dah tahu bahagian macam ni, contohnya dah tahu hak bahagian yang ditetapkan, nak ikut hukum adat, boleh tak? Boleh lah tuan-tuan. Yang tak boleh lah tak bahagi faraid lagi, tak faham faraid lagi, terus bagi ikut hukum adat. Itu yang salah tuan-tuan. Ya, semua harta tu dibagi ikut hukum adat. Kalau harta tu memang terikat dengan tanah adat, tu lain cerita. Itu hukum pemerintah. Saya tak nak ulas panjang-panjang. Saya dah ulas dalam tajuk-tajuk video saya yang sebelum ni, secara panjang lebar. Tapi ni semua harta nak ikut hukum adat, tak boleh. Ya. Kalau harta tu milik semati, tetap ikut faraid. Tapi kalau kita nak apply juga hukum adat, tak boleh juga. Bukan tak boleh, boleh. Tapi tahu dulu hak bahagian macam ni. Dah tahu hak bahagian. Ustaz, kita kat sini ikut hukum adat, dapat doket waris perempuan. Bagi doket waris perempuan. Tak ada masalah dah. Macam tu, bagi. Contoh nak bagi dekat isteri semati semua. Bagi semua. 26, 13, 12 ni. Sorahkan dekat ni isteri dia. Boleh tak? Tak ada masalah pun. Yang jadi masalah, tak ikut hukum fiqh dulu. Dia kata hukum fiqh ni tak betul. Dia kata hukum fiqh faraid ni adalah undang-undang zaman unta. Suka-suka hati dia cakap macam tu. Undang-undang zaman unta. Bila kau cakap undang-undang ni, hukum fiqh ni, undang-undang zaman unta, hukum zaman unta, kau sebenarnya cakap dekat siapa? Kau ingat apa hukum ni dibuat dekat sidang DUN Selangor? Dibuat dalam sidang DUN Parlimen, tuan? Allahu Akbar. Marah ni. Memang patut marah. Orang hina agama, kita kena marah. Orang hina kita tak apa, kita boleh maafkan. Tapi orang hina agama, orang hina mak bapak kita, tak ada perasaan marah, tu lain macam orang tu, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan ya? Baik. Dah tahu hak bahagian, nak bagi sama rata ke, nak bagi ikut hukum adat ke, terpulang. Cuma, ni pendapat saya. Ni pendapat saya. Ada ulama kata kena tahu sampai nilai. Kalau saya tak sampai nilai, cukup sahaja dia tahu pecahan bahagian dia. Masing-masing dah tahu hak pecahan bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Nak bahagi kaedah tu, contohnya nak serah separuh ikut kaedah pembahagian atas pencarian ke, atas pencarian ni kena mohon kat mahkamah. Tapi ada juga waris-waris ni kata, kami macam ni, oleh kerana harta ni, tanah ni dulu yang usahakan ialah mak kami dengan ayah kami. Jadi kami tak naklah ambil semua, Ustaz. Kami tahu kami ada hak faraid, bahagian anak lelaki macam saya lebih banyak daripada waris-waris lain. Jadi saya nak separuh daripada harta ni melalui persetujuan bersama ahli-ahli waris serahkan kepada ibu kami, iaitu isteri semati. Boleh tak Ustaz?
Bolehlah, itu namanya taharrus. Tak masuk lagi. Taharrus ni tajuk lain dalam fiqh faraid, tapi saya tak sampai ke situ lagi. Itu sebab yang kita cerita ini asal saja. Bolehlah. Yang penting tahu dulu. Tahu dulu hak bahagian masing-masing. Dah tahu baru boleh redha. Itu baru redha yang betul. Ini kita tanya, redha tak? Redha. Apa yang kau redha? Tak tahu apa yang diredha. Tu redhonya tak betul nak betul tu tuan-tuan. Nak redha kena tahulah apa yang diredha. Barulah yang timbul lepas tu jadi redha. Ar-ridha bisyai ridha bima yatawalladu minhu. Itu. Ini redha tapi tak tahu apa yang diredha tuan-tuan. Tak boleh. Kena tahu dulu. Kemudian barulah nak bagi ikut kaedah pembahagian serah separuh, hibahkan kepada mak separuh ke. Kemudian baki itu jadi atuk saka ke. Ataupun nak serahkan kepada mak semua, nak bagi kepada anak laki semua ke. Nak serah pada anak perempuan. Tak ada masalah. Ini. Ibu dan bapa semati ni. Atuk kepada anak laki dan perempuan ni. Biasa kadang-kadang tak nak. Dia tanya, pakcik nak tak nak? Tak nak lah. Saya punya bahagian 12/70 ni serahkan pada cucu jantan saya ni. Sebab cucu jantan saya ni waris saya. Darah kepelawanan saya mengalir dekat cucu jantan ni. Contoh, tuan-tuan. Saya nak 12 bagi dekat dia. Tak ada masalah. Bertambahlah bahagian anak lelaki ni 26 campur 12. Tak ada masalah pun. Kadang-kadang atuk, ini yang salahnya kita ialah bahagi sorok-sorok. Tak nak cerita waris sebenarnya siapa. Itu kadang-kadang timbul perbalahan di antara ahli waris sehingga terputus hubungan silaturahim. Orang kita cukup tak jaga dalam bab hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim dengan maknya. Pernah ada kes dekat sini, orang runding cara dengan saya. Dia bergaduh dengan mak. Ini benda-benda yang tak betul. Ya, benda-benda yang tak, walaupun ikut faraid, tetapi hubungan silaturahim juga merupakan perkara yang disuruh oleh agama untuk kita memelihara dan menjaganya. Itu sebab Nabi kata, kalau terputus hubungan silaturahim, satu silaturahim dalam satu tempat, satu kaum tu, maka rahmat tak turun kat kaum tu, tuan-tuan. Inna rahma la yunzalut. Rahmat ni, sungguhnya rahmat ni tak turun ala qaumin fihim qati'ur rahim. Takkan turun rahmat dekat satu tempat, satu kaum tu. Bila tempat tu ada terputus je hubungan silaturahim dengan mak bergaduh. Pasal faraid pun nak gaduh dengan mak ke? Mak ambil serai depan rumah pun nak report pejabat agama. Apalah ni tuan-tuan? Ini semua benda-benda simple tuan-tuan. Tak perlu kita panjang-panjangkan. Nak pergi majlis agama, dapat runding cara sebab bergaduh dengan mak. Jangan tuan-tuan. Kalau boleh beralah dengan mak, beralah dengan mak. Masa ni lah kita nak buat biru walidain ni, buat kebajikan kepada mak bapak kita. Ni mak kita dapat sikit ni. Kau dah lah tiap bulan malas bagi dekat mak. Cuba bagi 26 ni pada mak kau. Ni, isteri semati. Masuk dalam bab biru walidain. Dapat pahala ganjaran pahala yang besar, tuan-tuan. Sebelum kau nak sedekah dekat orang lain, kau sedekah dulu pada kaum kerabat kau. Ija'alhu fi karabatik fa huwa khairul laka, Nabi kata. Kamu bersedekah pada kaum kerabat yang dekat dengan kamu lebih baik. Kita ni terbalik, tuan-tuan. Sibuk nak sedekah sana sebelah sini. Sedangkan mak dia dekat kampung, adik tak makan. Adik-beradik dia yang janda, ada yang hidup susah. Sepatutnya tolong dulu kaum kerabat kamu. Itu yang disuruh dalam Islam. Ini sebabnya kita suruh buat kiraan faraid, tuan-tuan. Itu sebabnya, tuan-tuan. Dia ada lagi bab ahlaknya, macam mana nak bagi dalam masa taharusnya, kita bertolak ansurnya. Ismah yasmulakan, Nabi bertolak ansur lah. Nabi kata, nanti Allah akan bertolak ansur dengan kamu. Benda tu simple aja. Takkanlah kita nak berebut juga, bergaduh juga sampai terputus hubungan silaturahim. Apa kita nak jawab depan Allah SWT nanti terputus hubungan silaturahim sebab bergaduh kereta kancil, tuan-tuan? Allahu Akbar. Ini ke? Sanggup masuk neraka sebab terputus hubungan silaturahim, nak bahagi kita kancil. Sedangkan Nabi kata, orang yang mutus hubungan silaturahim tak masuk syurga. La yaduhlul jannah qati'ur rahim. Tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Baik, sebab FB hari ni, FB last, aku panjang sikit, aku marah sikit. Supaya tuan-tuan sedar sebab pembagian harta pusaka ni sangat penting untuk kita pelajari dan kita fahami. Lagi sekali saya nak war-warkan, mulai minggu depan kita dah tak ada FB Live macam hari ni, Isnin, Rabu, Jumaat.
Jumaat dah tak ada. Kita akan sambung dengan FB yang lain, iaitu tajuk yang lain, tajuk yang baru balik dengan berkolaborasi bersama dengan Fatih Team. Tuan-tuan boleh like Fatih Team juga, FB Fatih Team. Dalam tu banyak ustaz-ustaz lain yang ceramah, termasuk nanti Maiz akan berkolaborasi dekat situ. Ada ceramah pasal bab pusaka juga di situ, tapi melalui kerjasama dengan pihak Maiz. Dalam Maiz punya FB pun kita akan pancarkan juga kan, Ustaz Zala kan. Kita pun ada juga. Sama. Sama-samalah tuan-tuan mengikuti. Ya, istiqomah. Yang penting istiqomah, tuan-tuan. Yang payahnya ialah tak istiqomah, ya tuan-tuan ya. Tu sebab Nabi, amalan yang disukai oleh Nabi Ummu Salamah dengan Sayyidina Aisyah kata apa? Di antara amalan yang disuka oleh Nabi apa dia? Madima alai. Ialah amalan tu berterusan. Berterusan, istiqomah, tuan-tuan. Yang kita ni kadang-kadang tak istiqomah. Angat-angat tek ayam, tuan-tuan. Ni tak boleh. Baik. Pukul berapa jam? Dah 10.30, tuan-tuan. Terima kasih kerana sudi hampir 1 jam bersama dengan saya. Sebab hari ni last, ya, 1 jam tuan-tuan bersama dengan saya belajar bakiran faraid. Walaupun asas mudah-mudahan sikit-sikit dapat bagi informasi pada tuan-tuan. Mana yang nak belajar faraid tu mudah-mudahan dapat sikit input macam mana nak kira faraid. Kalau nak tanya tentang munasabah berlapis ke, nak tanya kes-kes tertentu, contohnya kes Umar Raitain, ibu dapat 1/3 baki ke, datang-datanglah jenguk kita di sini, di Majlis Agama Islam Selangor, tingkat 9 dan 10, Menara Utara, bangunan Sultan Idris Shah Alam. Ataupun tuan-tuan puan-puan boleh pergi ke setiap pejabat agama di negeri Selangor ni. Ya, pergi dekat situ, cakap saya nak jumpa dengan pegawai di unit Baitul Mal. Pun ada juga ustaz-ustaz kita, pegawai-pegawai kita di pejabat agama pun boleh membantu tuan-tuan puan-puan. Ya. Dan kalau di HQ ni boleh, tapi jauh nak datang. Orang Sabak nak datang HQ jauh, tuan-tuan. Baik datang pergi pejabat agama Sabak Bernam. Dan kalau berminat nak buat hibah, dah tahu faraid. Kalau macam ni ustaz, bahagian saya 9/72, saya nak suruh suami saya buat hibah lah dari sekarang. Bila ingat aja perkataan hibah, wasiat, maka terus ingat Majlis Agama Islam Selangor. Pergi kat pejabat agama pun boleh dapatkan perkhidmatan untuk buat wasiat ataupun buat hibah. Kalau malas nak pergi pejabat agama, buka je dekat Google, type www.wasiat.com.my pun boleh juga, tuan-tuan. Ya, tak payah nak isi minyak kereta. Cuma isi data je dekat handphone. Kalau kedekut juga tak tahulah, tuan-tuan. Terus layari dan buatlah wasiat di situ pun boleh juga. Yang penting lantik Maiz, Majlis Agama Islam Selangor sebagai wasi. Barulah kita boleh bertindak nanti untuk membahagikan harta pusaka tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Kalau tak lantik Maiz sebagai wasi, maka tak bolehlah kami uruskan. Rujuklah dengan siapa-siapa atau buat sendiri. Cukup sekadar tu sembang-sembang kita. Terima kasih kerana setia bersama kami selama ini sepanjang waktu PKP sampai sekarang, sampai akhir episod ni, ya tuan-tuan ya. Mudah-mudahan perkongsian kita boleh mendapat manfaat bersama. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.